Jadi untuk mengelakkan kecelaruan dalam pengurusan, bajet menjadi peta dan unjuran menjadi penunjuk arah yang lebih realistik, dan gabungan ini akan membolehkan perniagaan sentiasa diurus dengan mantap, risiko dapat diatasi dan peluang dapat diambil bagi menjadikan perniagaan kita sentiasa kukuh, lestari dan mempunyai daya saing yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Apakah sebenarnya kegunaan bajet di dalam perniagaan? Mungkin setelah kita berbincang dengan panjang lebar berkenaan dengan bajet perniagaan, kadang-kadang timbul juga persoalan, apakah sebenarnya kegunaan bajet ini? Pada pandangan saya, bajet merupakan satu alatan penting dalam perniagaan kerana ianya berperanan macam sebuah peta. Apabila bajet disediakan, ada pelan perniagaan yang telah ditetapkan berdasarkan strategi-strategi perniagaan. Jadi di dalam pelan perniagaan ini ada pelbagai projek, program dan aktiviti yang telah ditetapkan bagi menjadikan perniagaan lebih maju, memperbesarkan pasaran, mempunyai daya saing yang tinggi, dan bajet merupakan pengagihan dana kepada perkara-perkara ini agar ianya dapat dilaksanakan seperti yang dirancangkan. Jadi apabila kita masuk di dalam tahun baharu yang mana bajetnya pun baharu, kita akan mula membandingkan prestasi sebenar perniagaan dengan bajet yang telah disediakan. Ini penting kerana sekiranya ada perbezaan yang ketara, sama ada perbezaan yang positif ataupun perbezaan yang negatif, ianya perlu difahami oleh pihak pengurusan. Sekiranya perkembangan itu negatif seperti jualan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, jadi apabila dikaji tentang mengapa ianya berlaku, mungkin ada kelemahan dari segi pemasaran, ada kelemahan dari segi proses jualan, ataupun mungkin kedudukan ekonomi tidak serancak yang dijangkakan, maka pihak pengurusan kena memikirkan tindakan-tindakan susulan yang perlu mereka ambil supaya pencapaian perniagaan akan lebih maju di dalam tempoh yang seterusnya dan sasaran-sasaran yang ditetapkan di dalam bajet dapat dicapai. Sekiranya ada perbezaan positif pula, maknanya sekiranya jualan melebihi sasaran, kita pun nak tahu juga mengapa ianya berlaku. Adakah sasaran yang ditetapkan sebelum ini terlalu rendah, ataupun mungkin persaingan yang kita anggap akan menjadi sengit sebenarnya tidak sengit, ataupun mungkin pelanggan-pelanggan kita mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi. Jadi sekiranya kita tahu sebab mengapa pencapaian menjadi lebih baik berbanding dengan apa yang telah disasarkan dalam bajet, mungkin ada peluang-peluang baru yang boleh kita capai sekiranya kita membuat beberapa perubahan di dalam perniagaan bagi memastikan kita tidak terlepas peluang itu. Jadi inilah pentingnya bajet. Ianya menjadi satu panduan kerana kita ada sasaran-sasaran yang telah kita tetapkan dan kita boleh membandingkan pencapaian sebenar dengan apa yang telah ditetapkan di dalam bajet. Cuma kita kena ingatlah, dalam bajet itu ada banyak andaian-andaian, dan andaian-andaian ini biasanya boleh berubah dengan berubahnya suasana ekonomi, dengan berubahnya suasana persaingan, dengan berubahnya kuasa beli pelanggan dan sebagainya. Jadi disebabkan perubahan itu, tentunya pencapaian sebenar perniagaan akan berbeza. Apabila kita faham kelemahan yang ada di dalam bajet kerana andaian-andaian ini tentunya tidak akan menjadi setepat apa yang sebenarnya berlaku di dalam ekonomi, kita akan lebih realistik dalam menilai perbezaan di antara pencapaian sebenar dengan bajet. Di samping menggunakan bajet, satu lagi alatan yang boleh digunakan oleh pengurusan ialah dengan membuat unjuran bagi tempoh
yang berbaki di dalam tahun perniagaan yang ada. Jadi, kita sudah tahu prestasi sebenar, kita tahu apa yang telah ditetapkan dalam bajet, tetapi kita boleh juga membuat unjuran apa yang akan berlaku berdasarkan realiti yang ada pada ketika ini. Jadi, prestasi sebenar apabila dicampur dengan unjuran itu, akan juga memberikan satu gambaran sama ada perniagaan yang kita nak jalankan seterusnya ini dapat mencapai sasaran-sasaran dalam bajet atau tidak. Jadi ini juga akan membolehkan pihak pengurusan mengambil tindakan-tindakan perlu sama ada bagi mengubah hala tuju perniagaan agar bajet dapat dipenuhi ataupun sekiranya difahami bahawa ada perubahan-perubahan besar di dalam andaian-andaian yang dibuat dalam bajet, maka tentunya kita akan cuba mengurus dan pentadbir perniagaan dengan cara yang terbaik agar kita dapat menjana prestasi yang terbaik bagi perniagaan. Dengan menggabungkan dua alatan penting dalam pengurusan iaitu bajet sebagai peta dan unjuran sebagai penunjuk arah berdasarkan realiti semasa, pihak pengurusan akan mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dihadapi oleh mereka dan apa yang perlu mereka buat agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan ini dapat dicapai. Dan ini merupakan satu perkara penting dalam perniagaan kerana suasana perniagaan sentiasa berubah. Apa yang dianggarkan akan berlaku mungkin tidak berlaku dan apa yang kita anggap tidak akan berlaku mungkin berlaku. Jadi untuk mengelakkan kecelaruan dalam pengurusan, bajet menjadi peta dan unjuran menjadi penunjuk arah yang lebih realistik dan gabungan ini akan membolehkan perniagaan sentiasa diurus dengan mantap, risiko dapat diatasi dan peluang dapat diambil bagi menjadikan perniagaan kita sentiasa kukuh, lestari dan mempunyai daya saing yang tinggi. Jadi inilah pentingnya bajet sebagai alatan pengurusan. Ianya ada kelebihan, ianya ada kelemahan. Jadi kita kena faham bagaimana nak menggunakan bajet untuk membantu kita dalam menguruskan perniagaan yang kita bina dan usahakan ini. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang kami kongsikan di sini, sebarkan video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda agar kita perbanyakkan lagi usahawan yang mempunyai kefahaman dari segi ekonomi dan bisnes bagi membolehkan mereka mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing dengan lebih cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.